yang ni yang terlibat ni dia ada ni lah, ada minat untuk memohon dan ada dah produk yang semalam kita bincang tu kan, ada ICC tu kan. Patutnya ada ICC, dia kena ada produk. Okey. Dia kalau macam baru idea ni susah sikit. At least kena ada prototype. Ada di antara kita ni dah ada copyright macam Dr. Corina yang pernah ada lah, dan sebahagian tu pernah ada. Dan sebenarnya yang lebih sesuai juga kalau dah ada company, dah ada startup. Okey. Dah ada startup. You all ada startup kan juga? Ada ICC tu. Dia sampai doktor level apa? Commercialization sampai apa? Level apa? Dr. Diana tak? Dr. Diana. Saya ingat Dr. Diana belum masuk lagi. Belum masuk Dr. Diana yang antara yang dah ada startup company lah di fakulti kami. Okay. So eloknya sampai dah ada startup ataupun dah ada company yang registered lah, sebab itu benda-benda yang dokumen yang dia nak. Okay. Sebab masalahnya benda-benda yang dia nak tu, senarai tu, dia tulis tu memang confidential, tak boleh tak boleh expose apa yang dia nak. So okey. Tapi saya boleh, saya bacakan je lah kot saya tak tunjuk. Dan nanti lepas sesi doktor tu kita buat sesi soal jawab lah. Okey. Sebab saya pun tak boleh join sampai habis ni sebab saya ada tengah attend audit juga ni. Sebab dia macam ni, benda tu banyak kategori dan saya hanya meneliti apa dalam kategori yang saya mohon je. So tapi jadi saya tak boleh nak cover yang kategori yang bukan yang saya mohon, faham tak? Dan saya pun bukannya wakil ISDB yang tahu semua in and out kan. So kita minta perkongsian lah sebab doktor yang minta doktor yang doktor dapat fund tu dalam bidang education lah. Dia tak ada kategori 2 tu, dia lebih, kalau tidak saya kena cari dia punya list of kategori tu kan. Saya kena sekejap. Itulah kalau you all dah study dia punya kategori-kategori permohonan tu, dia ada banyak bidang sebenarnya, tak kisah. Sekejap nanti saya sharekan. Kalau kita tengok macam ada 4 kategori kan? Ya. Kategori 4 kategori. Saya yang second one. Okey. Sebab tu kalau yang second one sesuai kalau ada startup lah. Sebab dia kata private sectors kan. Okay, yang nanti saya tunjukkan. So kalau saya biasa pakai Zoom. Kalau Webex ni nak share pakai, okey biasa je kan, bawah tu button tu. Ya, ada button saya try saya try sekejap boleh? Boleh. Okey. Ini tak start lagi kan? Belum. Kalau dah bersedia boleh maklumkan nanti doktor. Sekejap saya try share kalau share. Okey, saya tak biasa pakai Webex. Apa yang saya nak share ni? Site. Okey, nampak mudah juga ni. So kalau saya move to okey. Nampak kan? Nampak. Okey, ini kategori tu. Kita santai je lah kita tak ya. Tapi itulah saya ingatkan memang tak formal sangat ni. Share macam tu je. Ni berapa audience ni? Tak apa, it's okay, no problem. Okay. So Dr. Diana, saya lupa nak message Dr. Diana sebab Dr. Diana tu antara yang kita punya ni lah researcher yang dah ada company tu. Tapi kalau rasa sesuai boleh, kalau tak sesuai tu prepare untuk tahun depan lah pula kan. Sekarang masuk cohort. Prof nak tanya, company dia tu mesti macam company yang bawah UTM ke ataupun company tersenjang berhad? Maksudnya macam sendiri punya pun boleh? Boleh. Ataupun atas contohnya macam kita just letak nama hantar company, so kita boleh mohon lah geran ni. Kalau tengok pun dekat sini CEO yang dapat ni pun dia orang company. CEO company. Ini adalah yang tahun lepas punya Transformer. Transformer daripada tahun lepas. So kalau kita tengok ni, saya je letak UST kat sini. Orang lain semua dia adalah CEO dan kebanyakannya yang baru nak start lah. Tapi ada juga universiti jugalah kan. Dan dia orang kebanyakannya founders lah. Founders of any new innovation kan. Ni yang dapat tahun lepas. So saya tengok dia macam satu country tu dalam satu tau.
Jadi dia jarang nak dapat nampak macam satu country dapat 2-3 orang tak. Jadi saya tak kata yang saya punya unik tapi nasib dia tu dapat tu. Mungkin sebab masa tu orang tak mohon kot. So ni orang ramai dah tahu ni tak tahulah. So kita nak start bila ya? Boleh lah kot dah start. Okey. Kita Boleh sembang saya je mulakan kan. Kita Boleh, sembang je kan. Jangan Boleh. saya nervous tak. Saya stop jap. Mana stop sharing? Stop sharing. Right. Dah. Okey. Alright, so saya mulakan Dr. Fauzi Okey, boleh. Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada mungkin ada dekan-dekan kan. Kita buka pada semua Dr. Fauzi. Semua timbalan-timbalan dekan, profesor-profesor, Profesor Madya, doktor-doktor, rakan-rakan pensyarah, penyelidik, ahli akademik, Universiti Teknologi Malaysia. Jadi dalam suasana norma yang baharu ni dapat juga kita menganjurkan satu program dalam talian. Jadi saya bagi pihak Universiti Teknologi Malaysia dan juga khususnya Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Habibah Abdul Jalil yang merupakan ahli akademik di UPM Doktor? Ya, saya. Ahli akademik di UPM, Universiti Putra Malaysia dan seorang yang saya baca dekat Transformers dalam website tu bergiat aktif dalam UNESCO, aktiviti UNESCO, SDG di peringkat Asia Pasifik dan juga salah seorang e-learning council e-learning council di Malaysia dan juga pengasas Bit School tak silap saya di situ dituliskan Bit School, iaitu sebuah platform fundraising untuk sekolah serta banyak lagi yang tak dapat saya sebutkanlah secara terperinci satu persatu di sini. Dan yang paling penting beliau adalah salah seorang Transformers ini bukan robot Transformers ataupun orang yang memberi impak atau membuat perubahan melalui dana ISDB fund bagi tahun 2020 tahniah jugalah saya rasa walaupun dah 2021 saya rasa tak terlambat untuk tahniah. Jadi kita nak belajar ni. Terima kasih yang berbahagia doktor kerana sudi hadir bersama kita lah secara maya. Jadi untuk makluman semua, sesi perkongsian kali ini oleh beliau adalah berkaitan dengan ISDB Transform the Fourth Call for Innovation 2021. Panggilan yang keempat. Jadi sebelum kita berikan kepada doktor, mungkin saya nak serahkan dulu kepada Dr. Fauzi, Timbalan Dekan PIPA kita daripada FSSH untuk memberikan sepatah dua kata lah. Silakan doktor. Okey, right. Terima kasih Dr. Afza Miman. Yang dihormati speaker kita pada pagi ini, PM Dr. Habibah Abdul Jalil. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk bersama dengan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Saya ingat kita berbincang dalam seminggu lebih macam tu dan dijemput oleh Prof Hatin juga sebenarnya, yang dihormati rakan-rakan penyelidik daripada fakulti-fakulti lain serta daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, chair-chair sekolah, dekan kalau ada, dan daripada pihak RMC yang turut sama mewar-warkan program kami pada pagi ini. So saya ingat satu ruang yang kita ada ni mungkin untuk berkongsi pengalaman, sebab kita lihat di fakulti kami ni antara yang paling banyak copyright lah. Kami tidak ada patent tapi copyright tu antara yang banyak lah di fakulti kami. Saya ingat setiap tahun tu beratus copyright yang diluluskan. Dan saya lihat di situ ada potensi untuk kita memohon geran-geran yang macam ni lah, yang bersifat lebih kepada industri dan masyarakat. Dan saya yakin mungkin pengalaman yang ada daripada Dr. Habibah yang merupakan salah seorang penerima ISDB Transform Grant pada tahun lepas ni, yang boleh membantu kami lah. Dan kita pun ada beberapa, kita ada satu spin-off company yang dikendalikan oleh Dr. Diana Farziha, dan beberapa researcher kita juga ada mendapat grant prototype dan sebagainya. Saya rasa itu boleh membantulah untuk mendapatkan grant ni. Jadi kita ambil peluang pada pagi ini insyaAllah bersama dengan PM Dr. Habibah yang banyak membuat penyelidikan tentang pendidikan, doktor? Betul tak? Saya. So, dia dekatlah dengan kami ni sebab majoriti atau antara salah satu sekolah yang besar di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan adalah sekolah pendidikan. Dan saya yakin itu memberikan ruang kepada kami untuk cuba untuk mendapatkan grant ni. Kita tak tahu luck tu kan, kalau kita tak cuba kita tak tahu kan. Kalau kita cuba, kalau kita tahulah apa yang akan berlaku. Kalau selagi mana kita tak cuba, kita tak tahulah apa dia punya requirement dan sebagainya. Jadi kita pada pagi ni kita buka ruang ni untuk membantu penyelidik-penyelidik kita
bagi membolehkan mendapatkan grant yang lebih lebih banyak ruang-ruang di sana insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada PM Dr. Habibah dan juga rakan-rakan yang lain. Semoga sesi ini bermanfaat untuk semua insya-Allah. Assalamualaikum dan saya kembalikan kepada Dr. Abdul Miman. Ya, terima kasih yang bagi Dr. Ahmad Fauzi untuk kata aluan itu tadi. Jadi saya juga seperti para akademik yang lain mungkin masih lagi tertanya-tanya apa itu ISDB. Pada saya sendiri adalah benda yang barulah ataupun saya rasa ISDB ni akronim untuk Islamic Development Bank Transform Fund. Apatah lagi ni dah masuk siri yang keempat atau panggilan yang keempat. Dan dimaklumkan tadi memang ada 4 kategori di bawah dana ni. Dan saya dimaklumkan juga dana ni dia dah bermula daripada tahun 2018 lagi dengan allocation dalam 500 juta. Tak tahulah ni USD ke apa mungkin Dr. Biba boleh explain nanti berapa banyak yang boleh di-apply tu. Dan fokus dia adalah terhadap sains, teknologi dan inovasi di kalangan negara-negara ISDB lah. So negara ISDB tu apa pun mungkin boleh diterangkanlah nanti dan peluang-peluang untuk dapat ke dan sebagainya. So mungkin PM Dr. Habibah boleh explain nantilah secara detail tentang grant ni. Jadi tanpa membuang masa saya mempersilakan Yang Berhormat Profesor Madya Dr. Habibah Abdul Jalil untuk meneruskan sesi perkongsian ini. Jadi saya kira kalau ada soalan mungkin boleh ditanyakan terus Dr. Habibah. Boleh tanya terus. Boleh ditanyakan teruslah ataupun mungkin boleh drop dekat chat box sebelah kanan tu, saya akan bacakanlah kalau ada soalan Okey, saya serahkan pada PM Dr. Habibah untuk meneruskan perkongsian beliau dipersilakan. Okey, terima kasih pengurusi dan juga Dr. Fauzi kerana menjemput saya dan juga Prof Fatin yang mula-mula notis saya dapat grant ni lah. Terima kasih kerana memberi peluang saya untuk berkongsi pengalaman saya. Disclaimer sikit, saya bukanlah mewakili ISDB jadi saya tak tahulah secara detail betul-betul ISDB punya inisiatif ni. Jadi saya kongsikan apa yang pengalaman saya sendirilah yang boleh kata tak adalah dirancang sangat tapi alhamdulillah ada dapat. Jadi mungkin ini adalah sebenarnya mungkin juga rezeki untuk orang lain juga. Mungkin kawan-kawan kat sini pula lepas ni dapat insya-Allah. ISDB tu adalah satu, saya share terus website sebab saya tak buat PowerPoint saya rasa better saya terus tunjukkan website tu dan kebanyakan benda dalam permohonan saya ni banyaknya confidential confidential. Jadi ada benda yang mungkin saya boleh share, ada benda yang saya terpaksa reserve sikit lah. Right. Untuk pengetahuan dari segi apa yang saya punya background sikit supaya orang faham. Saya adalah pensyarah di Fakulti Fakulti Pendidikan, Pengajaran Pendidikan UPM. Saya telah berada di UPM sebagai tutor dan kemudiannya pensyarah daripada tahun 2000. So saya rasa saya ada kawan-kawan kenal dekat UTM ni, ramai jugalah, terutama yang siapa yang belajar sama-sama kat Bristol dulu. Dan problemnya dengan bagi saya lah, background saya ni bila education bila university moving towards nak commercialization nak your research is no longer just put on shelf you must give impact to others. Education adalah agak sukar sebab dia tak nampak produk. What more when you have yang commercializations yang ada bila ICC tak tahulah you ada startup semua kan, dia nak something yang scalable yang boleh di commercialkan lah betul-betul dijual dan sebagainya. So education ni memang the last people yang orang akan consider untuk dapat terlibat sama tapi apa yang saya buat ialah I take the challenge bila saya diminta untuk bukan saya diminta, saya menggerakkan our Putra Future Classroom tu. Okey, saya perlukan dana. Itu sejarah dia, saya perlukan dana. Dan saya cuba untuk involve dengan Putra Science Park di mana kat situ dia kata boleh dapat dana bila kita pergi pitching dan sebagainya. Kalau kita ada idea dan sebagainya. So saya bentangkan idea di sana dan kemudian saya kena setkan satu startup. So saya dah ada startup. Saya ada startup. Nama dia EduBits dan kena register company ni. Kena register company
Dan di situ saya diberi latihan lah ataupun diberi exposure tentang apa itu startup, bagaimana kita nak turn our idea into something yang more tangible dan juga boleh di-commercializekan. So agak struggle lah juga dulu, takkan nak jual virtual classroom kan. So at the end kita kena buat market validation. So part of the process dalam PSP tu saya kena buat saya diberi grant sikit untuk membuat study apakah problem kita kena buat validation problem kita punya produk tu boleh dijual atau tidak. So di situ kita kena pasti adakah apa sebenarnya problem yang orang nak, apa yang orang nak sebenarnya, adakah orang nak virtual classroom tu atau sebagainya. So dari situ bila saya buat interview dan sebagainya, saya dapatlah masalah yang sebenarnya sekolah-sekolah ni mereka perlu bantuan. Okay, untuk capai virtual classroom di setiap sekolah dia kena ada bantuan sebab cikgu-cikgu memang atau sekolah sendiri dia macam-macam masalah. So at the end nak capai tu kita kena ada, bagi saya bila saya dapat berbincang dengan kawan-kawan dan sebagainya, ideanya ialah bagaimana kita nak membantu. Itu yang grant ni saya rasa fit, dia pilih, dia ambil saya punya idea ni bila kita transformer tu, kita transform something, kita nak transform people sebenarnya. So dari di situ kita jangan, maksud saya kat sini, you all jangan terlampau nak highlight sangat produk tu sampai lupa pada apa impact produk tu kepada orang lain. Itu sebab tu nama dia pun transformer, how we transform the community. So di situ saya punya solution ialah lebih kepada platform. So we end up dengan akhirnya kita bina platform, dan platform ni dibina dengan industri, bekerjasama dengan industri atas support daripada UPM sendiri. So kita cuba pilotkan, kita banyaklah, beberapa tahun saya bergerak dengan BITS ni. So dari segi grant tu sendiri, saya tahun lepas sebenarnya bila kita semua kena lockdown tu, saya of course lah everyone pun dapat kan email macam-macam grant. So saya nampak kat situ memang nampaknya dia fit lah, grant ni fit dengan apa yang saya buat. Sekejap saya sharekan. Di mana yang fund ni datang daripada ISDB, Stand for Islamic Development Bank. So dia ni ada investor dia sendiri, sebab dia bank. Dia ada banyak investor international yang berminat dengan inisiatif ISDB ni, di mana dia cuba collectively mencari idea-idea baru bagaimana untuk transform the society. So dan dia melibatkan beberapa negara yang members countries ni, dan sebenarnya seluruh dunia sebenarnya, sebab ada je yang dapat daripada US tapi dia punya inisiatif dia ialah untuk women dan sebagainya, something lah. Ada yang pasal refugee. So UK pun ada dapat, UK daripada student Oxford tak silap saya. So dia punya penerima ni datang daripada macam-macam latar belakang. So kalau kita tengok ni adalah negara-negara yang terlibat lah. Okay, so pendidikan ni, yang dapat pendidikan ada beberapa dan dia dalam bentuk platform. Kebanyakan yang mana yang menang, yang dapat ni, yang dari bidang pendidikan lebih kepada platform. Macam mana platform you dapat bantu your target group. So yang lain ni lebih kepada, saya rasa sesuai lah untuk UTM sebab you ada you ada benda yang you nak ataupun your innovation yang you nak put forward. So apa yang mereka nak nanti dalam application ni ialah dia akan ada online, kita kena isi online dia punya application tu. Saya nak tekankan kat sini, pastikan macam saya cakap tadi, jangan fokus sangat pada produk tu sahaja, tetapi apakah impact dia, terutamanya yang ini SDG ni. If your innovation can fit, can fall into, bukan any kalau boleh biar 2 atau 3 daripada SDG ni. Macam saya itu saya letak 2 kot. Saya letak 4 dan juga satu lagi.
So kalau you punya inovasi boleh masuk dalam beberapa SDG ni is much better sebab dia punya panel dia adalah adalah pakar-pakar daripada SDG juga. So dia akan tengok sama ada betul ke you punya inovasi ni akan membantu dalam all these SDGs lah. Ada soalan tak setakat ni? So satu lagi dia Kalau ada soalan? Kalau ada soalan. Rasanya Sudah tak ada lagi, doktor. tinggal berapa hari je ni kan sebenarnya? Saya tengok anyone can Dia punya apply. tarikh tu? Tarikh tu 31. 31 dah nak 31. Dia masih isi online tu tak adalah susah sangat sebenarnya. Kalau you dah ada bahan dia, you dah ada benda-benda yang you patut sertakan lah. So kat sini macam saya tak tahu yang lain tu dia nak apa Yang lain saya hanya yang nombor 2 saja. Yang nombor 1 ni kalau macam proof of concept, saya rasa dia tak sampailah nak ada startup kot. Sebab tu saya rasa ada yang menang tu adalah student ataupun akademik di mana dia baru idea proof of concept tu. Saya punya nombor 2, yang nombor 3 ni kalau you dah ada produk dan you nak perlu bantuan untuk commercialize kan. Okay, dan yang lain ni saya tak go into detail lah, saya tak tengok pun. So saya hanya tengok yang nombor 2 ni lah. Prof, borang ni kita boleh dapat kat dalam ni Dia terus online, memang dia terus online. Okey. Lepas tu bila kita dah isi, dia akan contact kita melalui email, dia akan minta kita certain things, kita kena provide lagi. Lepas tu dia kata lah, okay, anda telah masuk dalam fasa ke berapa. So provide bahan tertentu, so kita bagi. Nanti tak lama lepas tu dia kata, okay, anda dah berjaya ke tahap ke berapa, provide lagi. So dia sampai ke sekarang pun saya masih lagi kena, macam minggu lepas saya dapat lagi email untuk stage terusnya sebab saya di peringkat untuk mereka nak check balik bahan-bahan yang ada. Sekejap saya cuba tunjuk. So for example yang saya prepare dulu, yang daripada awal dulu, dan even sekarang ni dia nak detailkan lagi perkara-perkara ni. Nampak tak yang saya tunjuk ni? Macam contoh kalau you dah ada startup ataupun sebab saya tak boleh nak bagi contoh yang untuk kategori lain Dia nak tengok 5 years planning ni sebab investor yang akan sebenarnya bagi duit fund tu. So dia nak ada value for money lah. Maksudnya bila dia invest tu akan ada impact. Memang kita punya idea dan produk ni memang ada potensi untuk memberi manfaat bukan saja locally tapi juga internationally. So dia nak tengok kita punya 5 years of plan, business model kita, lepas tu siapa sebenarnya market kita, international dan juga local. So all the calculation memang sangat tedious dan sangat detail. Siapa shareholders, adakah kita punya produk tu kita share dengan universiti, so universiti dapat berapa persen, kita dapat berapa persen. So kalau dia orang ada investor yang nak invest, berapa persen yang dia orang akan dapat. Benda tu dah kena fikir dah. Doktor, boleh tanya ke? Boleh. Jadi maksudnya untuk permohonan ni dia akan dalam bentuk bertulis ke ataupun kita perlu pitchkan benda ni? Kita fill in online dan kita upload file. Ada file-file yang kita nak. Katakan dia nak valuation report. You kena value lah you punya company ke produk you ke, dia ada macam valuation. So valuation tu sendiri memerlukan certain body yang tolong kita kan buat kan. So kerja dia memang renyah lah. In fact sampai dah ke hujung nanti bila dia dah kita panggil diligence due dia dah tengok kita punya kandungan tu semua cukup, apa yang dia nak tu cukup, dia akan buat agreement supaya kita sama ada kita setuju ke tak untuk terima tu. Lepas tu kita pula kena bawa dengan kena rujuk pula dengan universiti, kita kena rujuk dengan kalau kita ada saya tanyalah yang kawan-kawan lain cari pula lawyer dan sebagainya, setuju ke tidak dengan perjanjian yang dia akan bagi kita tu. So panjang proses dia. Nak dapat duit tu bukan mudah lah. Bukan macam grant-grant yang kita biasa apply, kita mohon kita dapat grant kan? Tak. Sebab ini sebenarnya dia berminat untuk dia nak
commercializekan kita punya produk tu sampai kita achieve, sampai kita capai matlamat kita. Kalau kita nak commercialize kan, sampai kita dapat commercial. Kalau macam saya punya untuk support saya punya ni nombor 2 ni lebih kepada apa tu, nak scale up kan. So dia nak tengok macam mana saya scale up kan tu, dan dia akan monitor. So bukan grant research grant research macam biasa research tak bukan macam tu. Apa tu doktor, sebab doktor ada sebut tentang kategori ni, ada 4 kategori kan. So kategori yang kedua tu yang doktor apply. Jadi kalau macam kategori, in case boleh tolong explain lah kan, yang macam new idea, sebab saya tengok memang betul ada pelajar PhD masih belajar lagi yang dapat the grant kan. So mungkin yang itu prototype ke atau macam mana yang dia hantar tu. Ini adalah perkara-perkara ni contribution yang kita boleh ambil kira lah. Sekejap. Yang ni kejap. Yang ni kot. Yang ni. Ini kriteria innovation yang dia nak. Benda tu mesti high value lah. Mungkin yang student tu walaupun dia student tapi mungkin idea dia tu bagus ataupun benda tu boleh diketengahkan. Dia orang ni ada banyak pakar tau. In fact masa kita selepas saya dapat keputusan saya adalah yang finalis tu, dia akan panggil kita tau. Dia akan panggil kita untuk jumpa dengan semua pakar-pakar dia punya dia invite pakar-pakar kalau dulu saya yang ketiga satu dan dua dia berlaku dia akan jemput kita ke sanalah, ke Cambridge ke Cambridge, lepas tu ke mana? Yang kedua tu ke sini ke mana? So yang sebab tahun lepas kita semua MCO, so duduk kat Malaysia je lah, so everything online. Tapi kalau mungkin yang keempat ni ujung tahun ni, katakanlah mungkin you all akan dapatlah dijemput mungkin ke Dubai ke kan. So dia akan tolong kita bila kita dah dijemput tu, dia akan minta kita present seminggu sebenarnya kita kena duduk dan present duduk dalam group berbincang. Dia akan bantu kita untuk kita capai apa yang kita nak dalam kita punya proposal tu. So mereka akan ada pakar-pakar yang nasihat kita. Even saya punya business model pun kena ubah so itulah proses dia sebenarnya. Dia bukannya macam grant research bagi duit habis itu, tak. Bukan. So walaupun student tapi kerana idea tu mungkin dia buat something yang very very new dan dia ada impact pada sains ke so dia diterima lah. So ISDB memang akan bantu either it be individual ataupun akademik ataupun startup ataupun syarikat. At the end of the day dia nak tengok kita punya innovation ni ada impact kepada society. So kalau macam yang bidang-bidang yang penting macam ni medical supply, drug, new method of katakan untuk diagnose ke, new technology untuk something ke, that will have more potential lah. Saya rasa UTM ada banyak peluang untuk inilah. So ini adalah penerangan tentang produk-produk tu. So yang ini yang dimasukkan ada training, expert visit dan sebagainya. So contohnya yang kawan ni yang sama dengan saya tu ada yang macam dah untuk refugee untuk macam mana nak buat housing most cost effective ataupun rumah yang praktikal untuk refugee katakan, ataupun untuk supply air bersih. So dia ada satu mekanisme baru. Benda macam itulah. So yang education ni yang agak susah sikit sebenarnya yang nak dapat. Tapi dapat tu mungkin dia nak, mungkin saya tak tahu apa factors dia, tapi mungkin dia nak satu daripada Malaysia ke, tak tahulah. Yang Indonesia tahun sebelum saya dia dapat buat macam mana nak untuk nyamuk kot. Dia telah dia nak mengatasi masalah nyamuk dengan dia bawa nyamuk lain. So untuk nak kurangkan population nyamuk yang
yang membahaya tu. Tak silap saya itulah. So Indonesia yang sebelum tu. So dia sangat science based lah. So it can be anything. So dia punya panel nanti mungkin akan melihat kepada representative of innovation kot saya rasa. Which one is more pada apa? More impact dan juga benda yang baru lah. Ada soalan lagi tak? Sorry lah kalau saya tak berapa nak apa tu, information daripada saya yang tak berapa nak membantu sangat. Mungkin Sebab ada saya soalan pun daripada sebab saya punya ni lebih pada startup tau. Jadi dia punya dokumen yang diminta ni memang contoh benda-benda ni saya rasa tak relevan dengan you all yang tak ada startup kan. So benda-benda ni agak mula-mula memang agak asing bagi saya lah, tapi saya kena ada lah benda ni semua. Kena keluar duit dan sebagainya Nak buat valuation tu bukannya senang. Dan untuk orang education, my advice ialah kita bekerjasama macam dengan kalau boleh dengan fakulti lain jugalah. Macam saya ada kawan daripada grup kami ni terdiri daripada 3 fakulti, fakulti sains fakulti reka bentuk dan juga sains komputer. So different people will have different role untuk menjadikan projek ni. So bukannya saya seorang-seorang buat kerja pada awal, tak. Sebenarnya saya ada, dan bila ada startup ni you kena ada seorang CEO lah kan. CEO yang kalau macam UPM ni dia ambil student untuk kita groom dia menjadi CEO untuk jadi entrepreneur. So itu dia punya model yang UPM buat lah untuk startup. UTM saya tak tahu macam mana, tapi macam-macam lah. So student tu boleh belajar at the same time dapat pengalaman, dan kita ni yang sebagai yalah yang mula initiate startup tu, kita kena berusaha lah berusaha untuk cari funding tu untuk funding untuk kita teruskan nak hidupkan startup tu. So this is one of my effort untuk memastikan saya punya startup tu ada funding. Tapi itulah bila tengok dia orang punya syarat-syarat tu macam kena fikir juga. Saya pun kena check dengan UPM adakah dari segi equity dan sebagainya macam mana nanti kan. So benda tu tak habis lagi. Masih dalam proses lagi. Ada soalan tak? Okey, mungkin Dr. Adibah ke Dr. Corina ke, mungkin yang ada produk mungkin copyright atau prototype nak tanyakan soalan. Berkaitan dengan grant, dia punya amount untuk I mean maksudnya kalau sekarang ni kalau tak ada company tak boleh nak apply lah kan untuk yang 2021 ni. Jadi dia kena tunggu 2022 lah kalau kita nak apply lagi. Dia akan buka setiap tahun Dr. Saya rasa dia akan buka setiap tahun. Dia sekarang ni baru yang keempat kan. Saya rasa dia punya projek ni dia sebut berapa tahun ada sebut, saya tak ingat. Sebenarnya 500 million ni untuk 5 tahun saya rasa. So ada masa lagi lah. Dan permohonan pun banyak. Masa tahun lepas berapa yang dia kata? Sangat banyak lah. Permohonan pun banyak sebenarnya. Amount permohonan tu ada limitation ke? Sebab tu yang saya kata, yang dia kata berapa yang kita nak tu, sebenarnya yang dia bagi tu dia tengok dulu kita punya plan tu. Katakan kita nak 5 years plan. So berapa amount yang kita nak, dia akan menilai lah semula. Dia akan menilai betul-betul ke nak pakai banyak tu kan. Sebab tu yang saya kena ubah business model, strategi untuk nak scale up benda tu dan sebagainya lah. Untuk projek doktor memang fokus pada SDG yang keempat je? Dua. SDG yang kedua? Sorry, dua pula. Sorry. Saya 4 dan juga 7. 4 dan 7. Okay. Yang penting kena salah satu daripada ni lah daripada 6 SDG ni. Kalau lebih lagi bagus sebenarnya. Kalau you boleh letak lebih lagi bagus. Dan justify. Prof nak tanya, kalau misal kata grant ni, perlu ke kita macam kena ada kolaborasi dengan negara lain ke, ataupun kolaborasi dengan syarikat-syarikat lain ke, ataupun dengan kementerian ke, perlu tak?
Tak. Dia akan tanya kompetitor pula lagi. Dan dia sebenarnya dia macam ni. Bila ada melainkan kita ada equity dengan orang lain. Katakan kita punya produk tu ada kaitan dengan syarikat lain kan. Ada syarikat ke ataupun dia akan tanya itulah yang patent dan copyright tu. Berapa persen yang you pegang, berapa persen orang lain dan berapa persen kalau investor nak. Sebab dia orang ni ada investors. Investors ni yang akan tengok kita punya idea ni sama ada dia orang nak invest ke tak. Jadi dia nak tengok berapa banyak yang dia akan dapat daripada inisiatif ni. Commercialization. Dia nak sampai boleh commercialize dan dia dapat keuntungan daripada kita punya kerja ni. So yang itu kena clear. Dia akan minta evidence, perjanjian, copyright semua. Katakan board of director macam startup saya ada board of director. Board of director dapat berapa equity. So kalau dah ni kena kurangkan ke tak ke macam mana. So itu kes untuk yang ada startup lah. Tapi kalau yang individual tu saya tak pasti. Mungkin dia nak copyright patent lah juga. So dia akan tanya lepas ni kalau dia berapa persen yang dia akan dapat, siapa pemilik patent tu sebagainya. So kalau universiti pula kena deal dengan universiti pula lagi. Okey, baik. Terima kasih Prof. Okey, mungkin ada lagi daripada participants kita untuk bertanyakan sebarang soalan kepada Dr. Habibah. Bukan senang kita nak jemput kita punya pemenang. Saya tengok dalam tu dia each country dia at least macam seorang daripada negara ISDB tu. Okey. Yang so boleh saya nampak ni dia macam nak bagi bantuan kepada negara-negara Islam, terutama yang susah-susah ni dia akan tolong lah. Jadi kalau kita sebenarnya bila saya kaitkan dengan saya punya kerja dengan UNESCO juga kan, bila kita ada dengan negara-negara yang susah terutama di Palestin contohnya, kalau you all punya kerja ni boleh dikaitkan dengan negara macam Palestin, negara Islam yang susah-susah ni lagi baik. Maksudnya tak semestinya kepada, kalau kita daripada Malaysia, projek tu untuk Malaysian saja. Tak saya memang projek untuk Malaysia, tapi bila dia yang part yang ni addressable market ni, sebab saya platform, of course lah benda tu boleh sampai ke tempat lain pun, takkan nak hadkan pada Malaysia aja. So it is possible that your product it is marketable ataupun boleh sampai ke tempat lain. So kita boleh hendaklah negara mana yang boleh benefit kalau guna kita punya innovation tu. Saya lihat ni satu macam peluang lah kalau kita boleh dapat maksudnya bukan setakat mungkin projek kita tu common dekat Malaysia contohnya, tapi mungkin beneficial dekat negara lain, mungkin boleh cuba juga Doktor. Ya, sangat. Sebenarnya dia nak bantu negara Islam. Sebab dia ni adalah Islamic Bank kan, Development Bank. Kalau boleh address masalah refugee, macam quality education tu of course lah kan, bila kita ada bila COVID ni, bila ada digital divide kan, kita divide by geography dan sebagainya. So ada kena ada solution pada masalah-masalah tu. So kita punya innovation ni can help untuk situasi tu. Sebenarnya semalam kita ada perkongsian dana daripada Yayasan Inovasi Malaysia juga, Doktor. Jadi mungkin macam yang Dr. Fauzi sebutkan tadi tu, sebenarnya banyak projek-projek mini projek kecil. Mungkin cabarannya adalah sekarang ni kita tak ada startup company lah, tak semua orang ada lah. So mungkin ada a few individual saja yang dah ada startup company untuk apply, kalau nak apply yang dalam masa terdekat lah. So mungkin untuk perancangan akan datang, maksudnya dia akan buka sampai 5 tahun kalau dana ni 500 juta ni untuk 5 tahun, dan saya percaya kalau benda ni ada impact, dia akan extend lagi Doktor. Gerani kan, berkemungkinan lah. Jadi saya rasa mungkin kita dah boleh merancang lah untuk beberapa tahun ke depan untuk yang bagusnya dia bagi training tu masa macam bagi training seminggu tu, dia jemput even expert daripada Silicon Valley tau. Sebab jadi dia tunjukkan macam mana kita nak scale up kita punya innovation ni, sebab yalah dia orang konsep startup ni dia you kena faham you kena sebenarnya you kena cari investor lepas tu macam mana nak dapatkan the buy in tu kan. Marketing dia ajar macam mana nak buat marketing, macam mana nak project yourself, your product, your innovation. So tapi itulah, seminggu sebenarnya tak cukup sebenarnya, tapi okey lah bila kita dapat engage dengan alhamdulillah dapat engage dengan expert-expert yang diorang
dia orang jemput lah. Saya rasa macam startup ni dekat negara-negara yang maju dia dah jadi benda yang common sebenarnya. Jadi saya rasa kita kat Malaysia ni universiti pun kena belajar lah startup ni. Tapi saya tengok model-model startup dekat Malaysia ni pun tak sama dengan bila dia orang ajar kita dalam tu kan, konsep CEO ni macam mana dan itu yang kita struggle bila dekat universiti kita CEO kita ialah student kita. Kita tak boleh jadi CEO kan sebab kita akademik kan. Kita hanya dalam innovators je, kita hanya keluarkan idea kan. Tapi bila nak run the company, kena ada CEO yang betul-betul devote their time untuk run the company sampai untung dan sebagainya. Dan itu yang SDB dan juga investor nak. Dia nak orang yang betul-betul devote. Sedangkan kita punya student ni habis PhD habis lah kan. Dan kita pun akademik dah ada gaji dah. So itu yang dia orang nak certain betul-betul. Kalau startup ni siapa sebenarnya you punya CEO yang run dan sebagainya. So that's a struggle jugalah untuk grup saya. Macam mana saya nak decide benda ni. Tapi negotiation tu berlaku lah. Mereka ni benarkan kita untuk galakkan kita untuk negotiate dan juga berbincang what the best solution. At the end dia nak kita capai apa yang kita hasratkan. Mungkin Dr. Habibah kalau boleh cerita tentang projek BITS Classroom tu, macam mana dari segi impaknya dan perubahan daripada maksudnya sebelum kita apply tu yang kita bawa kepada mereka dan apa yang telah berlaku sepanjang geran ni diperolehi, secure. Tak silap saya masa dia yang tahun lepas ni dia punya tumpuan ialah nak bantu negara-negara yang terkesan dengan COVID. Jadi saya frankly saya masa mohon tu saya kata memang saya punya EduBits startup ni memang terkesan lah dengan COVID ni sebab platform ni lebih kepada untuk kita reach out kepada sekolah apa dan bantu sekolah kan dengan mendapatkan funders. So platform ni dia fungsi dia ada banyak entiti lah, maksudnya dalam dekat platform tu funders boleh fund projek-projek yang di-create oleh sekolah sendiri atau cikgu sendiri. Lepas tu kita ada entiti freelancer. Freelancer maknanya siapa-siapa yang nak generate income daripada projek tu dia boleh bid. So it's a platform lah, platform yang macam Grab School lah lebih kurang, macam Grab School. Tapi funder macam saya kata saya dulu sekolah Pasir Gudang. Saya nak tolong sekolah Pasir Gudang tapi saya tak tahu sekolah Pasir Gudang nak apa. Kan? Jadi kalau ada BITS ni, sekolah Pasir Gudang sepatutnya share lah. Dia kata dia perlukan projektor contohnya. Cikgu dia perlukan latihan katakan ataupun cikgu dia kelas-kelas dia perlu di-upgrade ataupun dia perlu ada satu physical classroom contohnya kan. So bila dia letak projek kat situ, so macam saya sebagai alumni contohnya, saya dulu pernah sekolah kat situ, saya mungkin saya nak contribute. Tapi yang mendapat manfaat nanti ialah freelancer di Pasir Gudang tu ataupun di Johor Bahru. Dia kata, kat BITS ni ada projek sekolah kat Pasir Gudang. So kita bid kat situ. Siapa yang di end nanti sekolah yang pilih ataupun cikgu tu pilih siapakah freelancer yang dia nak supply servis ataupun produk tu. So itu konsep dia lah. Tapi saya dah buat untuk beberapa sekolah just untuk pilot. Tapi benda ni sebab COVID kan dia terhenti macam tu lah. So saya terpaksa berhentikan pekerja student saya sebagai ni yang bekerja. Kita pun pulangkan balik duit-duit funders yang funder bagi pada sekolah. Saya terpaksa pulangkan sebab kita tak boleh nak run benda tu. So benda tu yang saya nyatakan dekat dalam saya punya proposal tu. Affected dengan COVID ni dan kita pun tak adalah, susahlah saya nak keluarkan duit gaji saya pula tiap bulan untuk nak gajikan dan sebagainya bila kita tak ada projek jalan. So saya rasa sebab itu kot dia orang nak tolong. So cerita dia panjang jugalah kat situ kan. So saya punya case ni dia dah sampai dah ada platform tu. Tapi tak boleh nak run sebab business model tu kena ubah balik dan dia orang kena pasti kenapa. Sebab saya hanya tumpu pada servis katakan. Servis bila dalam keadaan macam ni sekolah tak buka, so benda tu habislah macam tu. So yang macam you all lain kan, you all lebih pada produk. Every unit of that product matters. So macam mana nak cost effective
marketing macam mana dan sebagainya. Mungkin okey. Tadi kita Dr. Iman dia Dr. Iman dah ada dah ni? Dr. Iman dia terputus sekejap. Tak apa, saya cover balik dia. Prof mungkin Saya Dr. Deep je, belum Prof lagi. okey doktor mungkin boleh tak kita tengok sikit dalam website ni macam mana agaknya form dia tu. Mungkin ada yang belum pernah tengok form dia tu macam mana. Kat mana yang kita boleh tengok, boleh ke? Yang saya punya tahun lepas memang tak ada dah kan. So yang ini yang baru saya tak sure how to apply. Sini lah kot. Yang submit proposal. Dia rumit tak nak Ni isi je. Saya rasa tak rumit. Sebenarnya tak rumit. Okay. Tapi dia prolong. Dia lepas tu nak lagi. Dia nak something. So you kena create dulu your kena sign up dulu. So you ada ID semua kan. So from time to time you akan upload benda ni. Okay. Your proposal, picture proposal. Dalam proposal tu mesti ada apa macam biasalah macam background problem ataupun kena ada ataupun yang ada kat sini. Dia ada kat sini semua apa yang dia nak. Okey. Sebenarnya dia nak you tengok apa yang dia nak kat sini. Okey, yang select file tu apa? Adakah kita upload ke profile picture? Okay. So dia nak minta abstract katakan. So dalam abstract tu you kena buat abstract yang ni lah. Yang bagus lah. Tentang introducing. Nanti dia tanya ada part nanti kenalkan you punya produk. You ceritalah pasal produk you. Tapi itulah you kena ada skill yang untuk highlight benda yang penting saja. Yang penting dan signifikan. Bukannya melara kan yang tak kena. Dia memang kita kena ceritakan pasal produk kita lah. Dan macam mana dia boleh contribute, yes. Sebab tu sebenarnya saya dapat sikit skill daripada pitching ni lah. Macam kita sama je kita nak present kan. You been given 5 minutes ataupun you been given 5 slides kan. Macam mana you nak highlight the best thing that you can itulah elaborate dekat dalam tu. Just highlight benda penting je. Okay. Dan macam nak jual barang lah juga tu kan, pitching ni sebenarnya. Promote, macam mana you nak promote. Dan apa uniknya yang you punya produk ni ataupun innovation ni berbanding orang lain. So ada satu bahagian yang dia minta competitors tau. Siapakah competitors kita? Maknanya ada tak similar produk atau similar startup yang sama-sama buat macam you dan apa bezanya you dengan orang lain. Dia nak tengok kelainan tu juga. So nanti saya buat table, saya listkan kompetitor saya tick kan. Okay, saya ada ni, orang lain tak ada ni katakan. So apa kekuatan saya dan apa kekuatan orang lain. So dia tak ada standard format untuk tu. It depends on your creativity lah. Maksudnya kita kena comparekan lah doktor. Macam produk kita dengan yang lain lah. Ya. Kita dah buat diagram tu. Lepas tu kita elaborate, kita terangkan sikit kat bawah tu. So macam kalau dia perlukan lagi elaboration, dia akan contact kita melalui email. So tapi saya sebenarnya tak adalah detail sangat saya buat pun. Dia macam memang nak bagi duit kot. Tapi biar ada kelainan lah. Biar ada kelainan dan kalau confirm dia nampak memang tak ada competitors ataupun ada potensi, dia insyaAllah lah kot. Lepas tu dia ni expert tau. Dia akan nampak lompong-lompong tu, gap-gap tu. So yang itu yang dia akan minta kita improve. Okay. Macam saya dulu tak ada, katakan kita saya tumpukan kepada kita charge daripada penggunaan platform kan. So kita tak ada produk. Contohlah, bila saya dalam business model tu saya letak produk sebagai tambahan kepada nak support business tu. Dia akan check pula kat saya punya Excel tu. Saya punya 5 year projection tu, okay. Kat mana yang you highlight tentang your the charging ni, the charge tu kan. You charging tu berapa, you charge berapa. Lepas tu nanti yang produk tu macam mana you kira. So benda tu agak detail lah. Kalau you really need to know your product lah. Sampai dia punya ke cost dia dan sebagainya.
Oh, maksudnya dekat dalam kita punya proposal ni memang kita Ya, ada business ada. model lah kat dalam ni. Yes, business Okay. model. Yang business model canvas tu, you Yes. pernah tengok kan, kena ada. So, di Okay. business model dia nak tengok business model kita ni. Dari mana kita dapat revenue? Macam mana kita maintain kita punya. Itu susah tu nak buat tu memang. Ya, dan dia nak tengok dalam 5 tahun. Dalam masa 5 tahun tu apa your plan. Sebab tu saya kata, sebab tu saya tanya awal-awal dengan Dr. Fauzi, dia orang ni semua daripada ICC tak? Kan dia ni ada engage dengan ICC sebab saya rasa ICC akan bagi all this knowledge kan. Information. Kalau you tak pernah tahu apa yang ICC buat, saya rasa susah you nak buat sebenarnya proposal untuk SDB ni. Sebab dia memang commercialization. Oh, dia lebih kepada commercialization lah. Yes. You punya produk tu dah tak payah cerita dah. Memang produk tu you tu memang dah bagus dah. Tinggal nak commercialize kan je. I assume your product is good lah. Macam tu. Kadang-kadang produk you tak berapa bagus tapi idea you bagus. Jadi dia akan tolong macam mana nak bagi you punya produk lebih baik. Dia ada tak peluang macam contohnya nak kan ni ISDB kan, Islamic Development Bank kan. Ada ke peluang macam bidang-bidang yang lebih kepada Islamik ni macam Akademi Tamadun Islam ke untuk mohon? Ada kelebihan ke ataupun dia sama je sebenarnya? Contohnya macam at the end dia nak tengok apa yang you nak commercializekan yang bagi impact pada orang lain. Okay. Apa bendanya impact. Macam saya macam itu kan, Future Classroom, macam mana nak commercialize Future Classroom, betul tak? Tapi bila saya buat market validation, saya tanya sekolah, you nak tak Future Classroom? Macam mana nak ada Future Classroom? Printer pun tak ada, contohlah kan. So sebab tu saya dapat idea yang bit by bit tu. Actually kita kena bantu sikit-sikit untuk capai yang lebih tinggi. Bukan kita terus pergi nak tinggi sana. So sebab tu penting ya ICC, saya rasa dalam ICC pun ada, kita kena buat market validation dulu dengan produk kita tu. In fact kita kena tukar, macam saya kena tukar produk saya. Daripada Future Classroom jadi platform rupanya. Itu untuk orang education lah. Kalau macam orang engineering dan juga science based ni yang you dah memang ada produk, enzyme dan sebagainya, memanglah kan. Dah terus boleh proceed je, tak ada masalah. Tapi you kena validate juga you punya idea tu. Marketable ke tak, orang nak ke? Siapa yang nak? Adakah dalam supply chain tu you punya produk tu kat mana? Terus kat end user ke? Nak sampai end user tu yang susah tu. Mungkin you hanya menyokong dekat part-part tertentu, tapi kalau you punya bahagian ni tak ada, tak jalan yang lain. So convince them that you are part of the supply chain yang memang dalam supply chain tu you memang penting. Dia dapat mereducekan cost untuk ini ke. So ada benda yang produk dia sampai ujung tau, sampai end user. So kalau market validation you in between, kat tengah-tengah tu, you kena pergilah dekat the right target kan, dan you kena validate lah. Adakah mereka memerlukan? Dia kata, oh saya ada lagi bagus solution daripada China, lagi murah. Habislah, checkmate lah. So dia sekarang ni is no longer talking about doing research yang asas-asas lagi tau, duit tu. Tak ada dah. Ni cerita dah your impact of your research kepada orang lain dah. Itu yang dia berminat nak tahu. Okay, baik. Even yang kategori 1 tu pun mesti dah ada prototype dah. Kan, bukan idea-idea tulis-tulis dekat whiteboard gitu je tak. Dia dah sampai proof of concept lah. Okay, ada soalan lagi ke daripada participants? Pada Dr. Habibah? Mungkin dah jelas kot berkaitan dengan apa tu? Hopefully jelas lah. Dalam pendidikan ni mungkin cuma sebab bila kita tak mulakan lagi mungkin kita akan rasa macam nak buat apa dulu ni kan. So saya rasa secara ringkas lah kalau saya boleh ringkaskan apa yang Dr. Habibah sebutkan tadi adalah yang paling penting is a product ready to be market Sebab dia pun konsep dia transform. You nak transformkan your innovation tu menjadi something yang benefit to others. Yang kedua mesti kena ada company lah nak buat kerja tu Dr. Habibah. So dia kena ada startup company, and then kita dalam proposal tu mungkin perlu sediakan kita punya idea tu lah maksudnya business model dan sebagainya tu perlu bersedialah dengan perkara-perkara yang macam tu. Sebenarnya nak cover panjang sangat. Even business model tu sendiri you kena faham business model tu apa kan. Business model canvas tu ke kan.
apa model bisnes yang you pakai kan. Itu pun Betul-betul. kena ada ilmu bisnes pula. Betul. Itu Ada memang cover itu. ICC yang cover. Kami pun ada pernah ikutlah benda tu. Yang addressable market tu pun itu adalah term yang memang ada cara mengira dia tu. You kena cari maklumat addressable market ni international dan juga local. So maybe another session Dr. Habibah kalau nak fokus pada satu-satu Kita kena jemput tu pakar-pakar dekat ICC tu. Saya rasa yang ilmu-ilmu ni kena semua lecturer kena tahulah kot. Mungkin satu lagi soalan Dr. Iman dari saya. Boleh ke macam produk, contoh macam education kan, produk dia macam dalam bentuk modul. Boleh ke kita marketkan yang macam tu? Kita commercialize, mohon ISDB untuk kita commercializekan kita punya modul ni. Sebab maksudnya training modul macam ni? Kita banyak macam tu kan Dr. Iman kan? Pembelajaran. Saya tak boleh nak cakap apa, you kena buat market validation. Cubalah kata you ambil seorang, ambil beberapa responden, tanya, okay, my module ni rasanya you nak tak? You tanya, dia nak tak nak? Then you know your jawapan dia apa. Yang penting dia kena pada SDG yang dia nak tu lah Ya. Okay. Dan dia match dengan SDG punya keperluan. Kalau you punya modul tu untuk quality education, in what sense? Kan? Apa bezanya you punya modul dengan orang lain punya modul? So macam mana you nak deliver nanti? Macam mana you nak buat it marketable? Macam mana you nak, adakah you sendiri yang akan handle training tu? Macam mana you nak jual you punya modul tu? Dia nak bagi ni duit banyak, takkanlah margin kecil kan? So panjang sebenarnya cerita dia. So saya nak start dengan PowerPoint pun saya tak tahu apa nak start dulu. Sebab dia satu, you all kena ada sedikit latar belakang knowledge tentang commercialization, dan satu lagi ialah you memang kena baca website tu lah, keperluan dia. Itu dua perkara. Baca keperluan apa yang dia nak dekat dalam tu, sebab saya takut requirement dia berbeza-beza dengan tahun lepas dengan tahun ni. Baca, lepas tu tapi website dia saya tengok simple je sebenarnya. Dia punya form dia tu simple je. Cuma bahan yang kita nak readykan tu yang sebenarnya mengambil masa. So dia punya website tadi dah ada dikongsikan link dia doktor atau kita boleh Google aja boleh Google je kan? Alright, so website ni boleh maklumat berkaitan dengan grant ni kita boleh terus dapatkanlah daripada website Transform Fund ni, SDB Transform Fund ni. Jadi bagi yang berminat mungkin dan bersedia dengan saya rasa untuk beberapa hari ni kalau tak possible kalau you all tak ada benda tu semua macam mesti possible lah. Impossible kalau saya impossible lah. Macam setakat kalau grant kita punya proposal tu proposal grant biasa, research biasa, that is not enough lah untuk ni. Tapi kita boleh prepare lah untuk tahun depan. Untuk tahun depan. So selalu dia akan buka daripada bulan berapa doktor? Dalam masa-masa macam ni lah. Dan sekarang dia punya bulan 5, bulan 6, tengah tahun lah. Saya lebih kurang masa ni lah, masa kita tengah MCO lah tahun lepas kan. Tengah berkurung tu. Saya fokus betul-betul. Lepas tu dia punya announcement nanti bila dia panggil untuk training tu ialah hujung tahun bulan 12. I see. Okay, so bagi yang berminat boleh bersedia awal lah untuk kita harap tak ada MCO lah lagi tahun depan cukuplah MCO yang ada ni. Itulah kalau dapat ni sebenarnya dia akan bayar you pergi abroad semua untuk ikuti training sebenarnya. Dah lama kita tak bergerak so kita harap insyaAllah pada tahun depan adalah researcher daripada UTM yang mencuba amin. Mungkin boleh kalau nak personal dengan Dr. Habibah mungkin boleh lah nanti boleh email ke ataupun call Dr. Habibah atau berhubung dengan dia. Saya rasa emailnya public juga, email UPM tu kalau Dr. Habibah berkesempatan boleh Dr. Habibah untuk guide kita secara individu. Apa tu saya letak kat chat saya punya email. Boleh. Mungkin doktor boleh letakkan dekat chat untuk maklumat lanjut bagi yang dah bersedia. Saya rasa mungkin kalau ada soalan-soalan yang khusus ke mungkin dalam bidang masing-masing, kalau terutamanya yang dalam bidang pendidikan yang majoriti kat sini adalah daripada Fakulti Sains Sosial dan Komersial. Saya rasa bukan pendidikan aja, mungkin bidang sains sosial pun mungkin fokusnya mungkin untuk grant ni pada platform pada platform.
untuk dikira sebagai sumbangan lah berdasarkan SDG 2, 3, 4, 6, 7 dan 9 yang disebutkan tadi mungkin ada pesanan-pesanan akhir Dr. Habibah kepada kami. Saya sebenarnya UTM ni sangat dekat dengan hati saya sebab saya dulu memang daripada Pasir Gudang tu tak ada sampailah saya masuk UPM, saya di Pasir Gudang lah. So masa sekolah dulu pergi rombongan, cikgu bawa pergi UTM, saya sangat kagum dengan UTM lah. Antara universiti yang saya kagum. So sangat dekat dengan hati saya. Kalau apa-apa keperluan, tapi saya direzekikan untuk berada di UPM. Jadi kalau you need anything, I'm happy to help. Just contact saya. Saya sangat berbesar hati untuk membantu anda semua. InsyaAllah ada rezeki tak ke mana. Tapi yang penting tu usaha kan. Tak usaha memang tak ada lah. Banyak usahanya tu nak kena buat kalau daripada kosong ni macam saya kosong lah dan kena berkolaborasi insyaAllah kena jangan buat kerja seseorang lah. So ada dinyatakan tadi kerjasama dengan industri ke organisasi dan sebagainya lah dan juga mungkin kita boleh lihat melangkaui daripada kotak platform saya ni memang industri buat, bukan saya, bukan kita orang buat. Kita orang just bagi requirement je, idea lah. Okay, alright. Okay, so mungkin ada apa-apa lagi Dr. Azniza ataupun siapa Dr. Norma ada, Associate Professor Dr. Norma pun ada. Malu saya, orang hebat-hebat ada dalam ni, saya tak ada apa benda pun. Ada apa-apa tak last saya minta maaf kita tamatkan sesi kita? Ya, saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan lah. Saya minta maaf sangat sebab saya pun tak tahu macam mana maklumat juga yang kita dapat. Saya minta maaf sangat kalau sebarang kekurangan, tapi saya welcome lah ini question kalau lepas ni. Saya ada bagi nombor phone sekali kat situ. Okey, tak ada rasanya. Saya wakil daripada PM Dr. Fauzi, mungkin dia ada meeting. Kami mengucapkan sangat-sangat terima kasih, ribuan terima kasih kepada PM Dr. Habibah kerana kesediaan untuk berkongsi tentang macam mana kita nak dapatkan geran ISTB ni. Memang kami rasa banyak manfaat yang kami dapat dan insyaAllah info-info yang kami perolehi daripada Prof ni kami akan cubalah mohon insyaAllah ada salah seorang mungkin daripada yang ada kat sini mungkin akan mohon ke insyaAllah mungkin bukan sekarang, mungkin next year mungkin insyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Dr. menjemput. Terima kasih menjemput. So kita akhiri kita punya sesi ni dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Iman. Terima kasih. Sama. Hari kita tak ambil gambar. Alamak. Tapi rakaman ada. Rakaman ada. Rakaman ada. Tapi ada rakaman. Nanti kita ni lah snapshot daripada rakaman je lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalam. Sorry Kak mana yang mampu Tak apa ni. Aku okey je. Tak ada masalah insyaAllah. Mantap je.